Kadang-kadang bila kasih nama, pastikan saja ni untuk apa. Ni untuk apa. Kadang-kadang kalau saya jadi imam, orang kasi nama Ustaz, tolong bacakan Fatihah Ustaz. Ni Fatihah ni untuk siapa? Dia ni siapa? Dia ni apa? Doa pun nak baca. Doa selamat. Biasanya dua je. Doa selamat ataupun doa meninggal. Mana satu ni? Ni doa apa nak baca? Doa apa dia kasi kan? Kadang-kadang dia tak kasi nama, dia kasi gitu je. Bila kita dah baca, dia marah kita pula. Imam kita marah. Ustaz ni kan dia dah meninggal, almarhum lah Ustaz. Awak yang tak letak almarhum macam mana lah? Bayangkan kalau orang tu belum almarhum, kita letak almarhum. Ngamuk? Kan? Almarhum. Ustaz ni saya doa minta kesyukuran, bukan doa meninggal Ustaz. Contohlah kan. Kadang-kadang kita ni very particular. Ya, very particular. Betul-betul nak tahu nama, kadang sebutan pun nak kira betul. Kadang-kadang ejaan pun nak kira betul. Ejaan saya Ustaz Muhammad Muhammad. Bila kita letak MUHD salah Ustaz. Salah, nama saya salah. MUHAMMAD. Kalau kadang kita letak MUHD bukan Ustaz, nama saya MOHD. Sebutan ni sama? Sama tak? Sama, Muhammad. Kan sama tu Muhammad. Kan? Kita bagi particular ni apa? Kita bukan nak buat sed nikah. Kalau sed nikah tu lain. Ya, sed nikah tu nak kena betul-betul ikut IC nombor. Kan? Bukan korang nikah pun. Kan? Minta doa je. Tak okey lah Muhammad macam mana pun, asalkan sebutannya tetap Muhammad. Itu yang kita harapkan insya-Allah. Okey. Jadi the point saya nak bilang sini ialah bahawasanya apabila kita bertemu dan berpisah kerana Allah, insya-Allah ya, bukan hanya di dunia kita bersama, mudah-mudahan kita bersama juga dekat akhirat. Itulah kata Nabi, orang yang mendapat naungan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi jaga sahabat ni yang baik-baik. Kadang-kadang orang ni yang kita anggap baik, orang ni yang kita anggap rapat, kadang-kadang dia juga datangkan ujian dalam kita. Ujian. Semua anggap, Ustaz memanglah. Dia orang sebelah ni lah, memanglah. Contoh kan? Tengok orang sebelah ni. Kau tahu tak kau ni banyak sabar dengan kau tau, cik kan? Tapi sabar juga, kawan-kawan juga kan? Tapi itulah namanya kawan kan? Kita tak boleh sama. Kadang-kadang kita ada berbeza-beza cara, berbeza fikiran, berbeza dan sebagainya. Tapi kalau kita bersabar dengannya, insya-Allah kan Nabi kata apa? Sebaik-baik kamu ialah orang yang campur orang, lalu dia bersabar dengan orang. Kan? Dia bersabar dengan orang. Ada orang dia cakap, tak apa Ustaz, saya tak suka campur orang Ustaz. Kalau campur orang ni Ustaz, saya stres lah. Ramai sangat saya stres lah. Kata Nabi, orang yang terbaik ialah orang yang campur orang dan dia bersabar dengan masyarakat tu. Kan? Dia bersabar dengan masyarakat tu. Sebab kerja yang paling susah adalah kerja jumpa dengan orang. Kan? Jumpa dengan orang. Kalau contohnya kita kalau saya mengajar dulu kat Zoom kan, ataupun Facebook Live kan, saya buka Facebook Live, saya cakap dia tak ada orang tengok muka orang. Betul tak? Cakap je, korang dengar, kalau dengar sudah kan, cakap je, kita buat apa pun orang tengok kita tak ada tengok orang. Kadang-kadang Ustaz, tak apalah Ustaz, Zoom kan nampak orang apa? Kadang-kadang buka Zoom semua tutup video. Kita tengok seorang, kau nampak aku seorang, aku tak nampak korang buat apa. Kadang-kadang buka sekejap, cilu, tutup balik. Kan? Something like that. So, kadang-kadang kita berbual dengan orang, something like that lah ya. Tapi bila jumpa dalam kelas lain, kan, jumpa dalam kelas lain, jumpa orang pula, kan. Jumpa orang, kadang-kadang muka orang ni senyum. Senyum maknanya dia okey, dia happy lah kan. Kadang muka dia kedut, kedut ni apa, aku boring sangat ke hari ni, aku ni kan. Ke dia belum makan, ke dia apa, dia ada masalah ke, contoh kan. Masalah orang jadi masalah kita pula, kan. Something like that. Padahal aku nak mengajar je, kan. Tapi disebabkan jumpa dengan orang, tengok sesuatu punya muka kan. Kadang-kadang bukan tengok muka je, tengok pakaian. Kenapalah dia ni pakai baju colour ni? Kenapalah dia ni pakai tudung colour ni? Tak kena betul dengan dia. Contohlah kan. Contoh. Jadi kita bila jumpa dengan orang, banyak ujian, tapi kita bersabar dengannya, ya, pahalanya insya-Allah lebih besar. Ya, pahalanya lebih besar. That's why kalau jumpa antara mengajar dekat Zoom, Facebook dengan jumpa orang, of course saya lebih suka jumpa dengan orang. Tapi saya tak dapat nafikan, kadang-kadang kita juga masih perlu meneruskan usaha-usaha online itu. Pasal COVID mengajar kita bahawasanya ada golongan-golongan yang tak berkesempatan datang ke masjid. Jadi sekurang-kurang bila mana ada kelas Zoom, ada kelas Facebook dan sebagainya kan, mereka tetap dapat belajar sesuatu. Ya, saya ada ramai juga pengantin bila dia tanya kan, awak saya bila kita pernah jumpa ke sebelum ni? Tak ada Ustaz, tak pernah jumpa, tapi saya pernah nampak Ustaz. Kat mana? Kat Facebook Live. Oh, ada juga
Facebook kan ada juga akhirnya, ada juga kesan dia. Kan ada juga kesan dia. Jadi kalau contoh ada kelas-kelas tertentu yang diadakan secara Facebook, Zoom, jangan marah. Pasal kemungkinan kita tak kena dengan kita, kena dengan orang lain. Ya, kena dengan orang lain. Sama juga bila kita buat kelas secara fizikal, mungkin kena dengan kita, tapi tak kena dengan orang lain. Ya, kalau kita kan bagus Ustaz, bawa datang je lah Ustaz. Dia kalau datang, kadang-kadang dia bawa beranak. Dia bawa soldier dia. Nanti kalau dah terlalu banyak soldier, kita pula kan, alamak, dia ni bawa ramai budak-budak, contohlah kan, bising pula, contoh, jadi masalah pula kan. Jadi kita kena faham masing-masing punya orang ada perbezaan, ada keadaan yang tertentu. Wallahu a'lam bishawab. Ya, jadi insya-Allah kalau kita dah kawan bersama-sama, insya-Allah ya, jadi bukan hanya di dunia kan, insya-Allah bila mana kita dah masuk ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala, tengok-tengoklah kawan-kawan kita. Kawan aku ni dah masuk belum? Kan? Kawan aku ni dah masuk ke belum ya? Jadi kalau dah masuk, tolong tengok list Harun Ar-Rashid bin Zainuddin dah masuk ke belum? Ni masih orang ingat apa? Orang bilang nama saya je kan? Sekarang saya bilang nama saya pula. Harun Ar-Rashid bin Zainuddin dah masuk ke belum? Jangan cakap Ustaz Harun aja. Ustaz Harun banyak Ustaz Harun. Ustaz Harun Hasan, Ustaz Harun macam-macam Harun ada. Ya, Harun Salim Baci pun ada. Kan? Dah buat. Allah kesian aku sebut nama Harun. Insya-Allah saya cakap benda baik insya-Allah. Kan? Jadi itulah. Jadi itu. Jadi tak kisahlah, yang penting dia dah masuk, tengok-tengok ya. Mungkin kita ni jalan cepat, Ustaz Harun ni jalan lambat. Faham lah kan? Jalan lambat ya, nak naik tangga mungkin mengah-mengah. Tunggulah sekejap. Ustaz, ya Allah, manalah Ustaz Harun saya ni, ya Allah. Tak ada tengah jalan tu, mengah-mengah tu. Tak tunggu sekejap. Kan mungkin lambat sangat lah. Jadi the point saya nak bilang sini lah, bersabarlah insya-Allah, dan kita ingat mengingati dan membantu insya-Allah. Jadi kita teruskan bacaan kita insya-Allah di muka surat 74 ya, muka surat 74 berkenaan adab Nabi yang mengambil berat dan bertanyakan hal mereka yang tidak hadir. Jadi Nabi SAW dia bukan layan hanya kepada orang yang datang, tetapi orang yang dah lama tak berjumpa, Nabi akan bertanya khabar. Kenapa? Itukah bagaimana keadaan Nabi? InsyaAllah kita akan sama-sama dengarkan bacaan ya daripada muka surat 74. Silakan. Antara sifat Nabi yang mulia ialah mengambil berat akan hal mereka yang sudah jarang kelihatan berjumpa lagi, atau bertanya jika seseorang itu sudah tidak kelihatan lagi, terutama dalam hadis sesekali. Diriwayatkan oleh Imam Nasai rahimahullah bahawa ada seseorang lelaki yang sering datang berkumpul bersama Rasulullah SAW dengan anak kecilnya beserta beberapa para sahabat. Anak kecil beliau itu sering datang dari belakang bapanya dan akan didudukkan di pangkuan bapanya. Kemudian anaknya meninggal dunia dan lelaki tersebut tidak lagi datang berkumpul bersama Nabi. Maka baginda bertanya kepada sahabat yang lain, kenapa saya tidak lagi melihat si fulan hadir di sini? Lalu ada sahabat yang memberitahukan akan kedudukan lelaki tersebut, yaitu dia baru saja kematian anaknya dan tidak lagi mendatangi majlis di sini. Setelah mendengar akan hal itu, baginda kemudian menjauhi lelaki itu dan bertanya akan kabarnya. Maka lelaki itu menceritakan akan hal kematian anaknya. Baginda kemudian bersabda, wahai fulan, mana satukah yang lebih kamu sukai, yaitu kamu bersenang-senang di dunia ini dengan anak kamu, atau kamu datang esok nanti ke pintu syurga dan kamu dapati anak kamu sudah mendahului kamu ke pintu syurga dan membukakannya untuk kamu. Maka dijawab oleh lelaki itu, wahai Nabi Allah, sudah tentulah jika dia mendahuliku ke pintu syurga dan membukakannya untukku adalah lebih aku sukai. Maka baginda berjawab, Fazaka laka, maka itulah untuk kamu. Pengajaran penting di sini ialah adab yang ditunjukkan oleh baginda untuk menjadi ikutan buat kita agar mengambil berat akan hal teman-teman, saudara mara atau jiran dan sebagainya, dengan bertanyakan akan hal mereka jika sudah jarang kelihatan atau tidak lagi kelihatan.
menasihati mereka bagaimana menghilangkan kerusingan atau memberikan kabar gembira dengan pahala bersabar dan sebagainya. Sebenarnya banyak lagi kisah-kisah di mana baginda akan bertanyakan akan seseorang jika orang tersebut tidak kelihatan lagi atau sudah jarang kelihatan, terutama di masjid. Cukuplah kisah ini sebagai pelajaran buat kita. Baik, jadi topik yang pertama untuk hari ini insya-Allah adalah Nabi SAW senantiasa bertanyakan khabar kepada orang-orang yang dah lama tak berjumpa, ya. So kita ini senantiasa ada ujian yang tersendiri. Ujian kadang-kala melibatkan kesihatan. Hari ini dia nampak sihat, besok lusa dia dah sakit, terus dia tak dapat datang lagi ke masjid contohnya. Hari ini dia suka, dia boleh lepak dengan kita kerana dia ada wang ringgit, dia boleh beli kopi, dia boleh beli goreng pisang, contohlah ya. Besok lusa mungkin dia dah sibuk dengan mencari duit, jadi dia tidak dapat duduk dengan kita, contohlah ya. Jadi the point saya nak bilang sini lah, Nabi SAW, dan kita tahu Nabi orang yang paling sibuk. Kalau kita kata siapa yang paling sibuk adalah Nabi SAW, ya. Tapi Nabi punya sejarah, Nabi masih ada masa dengan keluarga, Nabi masih ada masa dengan anak cucu, Nabi masih ada masa dengan isteri-isteri. Kan kita satu je isteri kan, tapi kadang-kadang pun tak ada masa. Betul lah ya. Tapi Nabi SAW pun ada isteri-isteri. Tapi ada same termasuk Nabi orang yang prihatin kepada masyarakatnya, kepada semua orang. So Nabi SAW tetap dia bukan hanya bagi masa, tapi juga mengambil berat tentang mereka. Allah Subhanahu wa taala ada katakan dalam Al-Quran, wala nabluwannakum bi syai'in minal khawfi wal ju'. Maksud daripada ayat tersebut, Allah menguji kita dengan sesuatu yang menakutkan dan dia melibatkan kelaparan. Wa naqsim minal amwali, orang-orang yang ada kekurangan harta. Wal anfusi, jiwa, ya, maknanya ada jiwa yang dah meninggal, contohnya orang yang kita sayang sudah meninggal. Wal amwat wa basyiris sabirin, maka sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Ujian orang berbeza-beza. Ada orang ujiannya dengan kesihatan, ada orang ujiannya dengan kehilangan, ada orang ujiannya dengan kewangan, ada orang ujiannya dengan rumah, ada orang ujiannya dengan keluarga dan sebagainya, ya. Jadi bila mana seseorang itu dah lama tak berjumpa dan sebagainya, the first thing yang sepatutnya kita buat adalah bertanya khabar tentang mereka, ya, bukan mengutuk mereka. Baru muncul, Masya Allah, peti, macam patutlah peti hari ni, patutlah hujan hari ni, contohlah ya. Dalam gurauan kita tu, kita tak tahu apa yang orang tu sedang lalui. Kalau kita tengok dia memang mungkin dia sibuk sangat, mungkin dia mungkin ada banyak benda-benda yang dia lama tu maknanya dia leka kan. Kita jumpa dia, kita gurau-gurau, okey. Tapi kita kalau tak tahu keadaan orang tu, bila kita dah jumpa, kita gurau macam gitu, saya tak tahu sama ada kita boleh terima ataupun tidak. Ya, orang tak rasa apa yang kita rasa. You know those kind of thing kan. Mungkin kita berjumpa dengan dia, kita nampak dia dah kurus, mungkin dia dah nampak dia dah berisi contohnya kan. The first response kita nak kutuk dia ke apa? Dulu kau gemuk sekarang kau dah kurus dah, contoh kan. Mungkin dulu dalam tak jumpa kan, sekarang dah kurus, mungkin kurus pasal sihat, jaga kesihatan. Mungkin kurus pasal sakit kan, mungkin dia kurus pasal sakit, ya. Ada baru-baru ni saya jumpa dengan teman saya di Muiz. Kak, dah lama tak nampak kak, sakit kan. Dah lama tak nampak Ustaz, padahal memang jarang berjumpa kan, jarang berjumpa. Tapi bila jumpa tu, asal kakak ni nampak lain, nampak kurus dah. Dulu gempal juga macam saya kan, tapi sekarang dah kurus dah. Takkan nak cakap dulu gempal macam saya Ustaz, kak sekarang dah kurus kering, contoh kan. Rupanya bilang dia sakit, ya, dia sakit, ya. Tapi kalau tu hari jumpa saya kurus, tanya dulu tau, Ustaz okey, nampak macam kurus Ustaz, kan? Sihat Ustaz? Sihat, Alhamdulillah. Kebanyakan orang yang sakit, dia akan cakap dia sihat. Dia nak memberikan minda yang positif dalam diri dia, dan dia pun tak nak orang sedih tentang keadaan dia. Selalu dia kadang-kadang gitu. Jadi the point nak bilang ialah kalau kita jumpa dengan orang tu, pada saya lebih baik kita tanya khabar.
Ini kita tengok Nabi SAW punya sifat. Dan kata Nabi yang banyak muka surat 75 tadi, itulah antara kata-kata ta'ziyah. Kata-kata ta'ziyah, the word of wisdom, kata-kata semangat, kata-kata motivasi yang harus kita berikan kepada orang yang kehilangan. Kehilangan. Contoh, apabila saya masih ingat lagi masa arwah bapak saya meninggal, antara golongan yang jumpa dengan saya adalah one of the ustaz, antaranya ialah Ustaz Fazli Maulan. Ya, dia jumpa dengan saya sendirian, berbual sendiri. Dia kata, Ustaz Harun, banyakkan sabar Ustaz Harun, arwah bapak awak gini dan sebagainya. Kita walaupun tengah dalam keadaan sedih, tapi bila dengar tentang words tentang arwah tu kan, nanti saya tiba-tiba macam motivation saya macam bangga dengan apa yang arwah bapak buat dan sebagainya. So, dia memberikan sedikit sebanyak kesan dalam diri saya dalam menerima takdir Allah Subhanahu Wa Taala tersebut. Ya, so saya pernah saya pergi ke ziarah kematian, dan bila saya ziarah dan saya kenal arwah tersebut, saya jumpa dengan pewarisnya. Saya kata, Kak, arwah adalah seorang yang baik, Kak. Doa, redha, insya-Allah dia bersama dengan orang-orang yang baik, insya-Allah. So, saya kenal dia adalah orang yang baik, Kak. Banyak tolong orang dan sebagainya kan. Bila kita dengar macam itu, sabar tak? Kita redha tak kita? InsyaAllah kita akan redha. That's why kata Nabi SAW, bila ada orang meninggal, put positive words. Bilang benda-benda yang baik je. Yang tak baik kan? Yang tak baik, walaupun dia memang tak baik, faham kan? Arwah meninggal, arwah ni baik orangnya. Dia selalu kalau makan kita belanja dia. Dia selalu minta belanja ya. Contoh ya. Dia ni dia pinjam duit saya pun dia tak nak bayar balik. Mesti saya hadapkan lah, insya-Allah. Marah nampak. Tak biasa aku pun. Kan? So the point saya nak bilang sini lah, benda baik cakap. Disuruh cakap walaupun banyak macam mana boleh cakap. Itu waktu hidup, jangan cakap baik sangat. Ajar ni memang baik orangnya, gini. Contoh kan, orang ni masih hidup kan, disuruh berpada-pada. Takut timbul perasaan takabur, takut perasaan riak, takut rosak amalan yang kita buat. Masih hidup. Bila dah meninggal, cakaplah. Ya, jangan cakap banyak, Ustaz, takut riak, takut takabur. Masalahnya yang kita cakap pasal orang yang meninggal. Aku nak riak apa, yang kalau dia riak pun dia antara dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dah meninggal pun dia tak ada apa-apa pun perasaan. Dan dia dah putus pun amalan dia. Cakap, Nabi kata suruh cakap benda yang baik. Walaupun sedikit kebaikan yang dia ada, cakap. Dia kalau pergi masjid, saya masih ingat lagi, kalau dia pergi masjid, dia ambil 2 paket nasi. Satu kasih saya, satu dia makan. Alhamdulillah. Kadang-kadang saya tak nak ambil, tapi dia bawa balik 2. Okey lah tu. Kan dia bawa balik tu. Jadi the point adalah benda baik cakap. Benda baik kita cakap, insya-Allah ya. Jadi the point nak bilang ialah Nabi SAW memberikan kata-kata yang semangat kepada orang yang kehilangan tersebut. Ya. Tapi kalau contohlah, Ustaz, saya tak kenal dia, Ustaz. Saya tak kenal arwah. Tapi bila saya datang menguruskan kematiannya, saya nampak ramai orang yang datang, Ustaz. Pada saya, pendapat peribadi itu pun tanda-tanda orang baik. Walaupun kita tak kenal dia, tapi dia adalah bila mana pengurusan jenazah, dia ramai orang yang datang, and dia bukan selebriti. Dia bukan seorang ustazah yang terkenal contohnya kan, tapi ramai orang yang datang menguruskan jenazah, yang solatkan jenazah. Itu juga adalah tanda-tanda orang itu adalah orang yang baik. Walaupun bila dia tanya kan, adakah jenazah itu baik, Ustaz, kalau saya tak kenal, saya diam je lah Ustaz. Diam je lah, awak tak kenal kan, awak nak jadi saksi apa kan. Tapi bila kita nak judge orang tu, kita boleh cakap inilah orang baik, insya-Allah. Ya, inilah orang-orang yang baik. Ramai orang yang datang, ya, ramai yang orang datang yang menguruskan, yang membantu menguruskan jenazah. Itu yang kita nak. Kita bukan nak sekarang orang cakap pasal kebaikan kita. Kita nak bila kita dah tak ada, orang list down lah kebaikan kita.
kan? Pada saya bila tengok beberapa ustaz yang meninggal, beberapa individu yang meninggal. Recently one of our ustaz, almarhum Ustaz Azhari Yaakob meninggal. Kalau saya kata Ustaz Azhari Yaakob, awak kenal? Tak kenal kan? Tak kenal kan? Walaupun dia ustaz, tak kenal kan? Tapi dialah guru saya, dialah guru Ustaz Haziq, ya, yang mengajar kita semua. Dan bila dia meninggal, disolatkan, dimandikan, disolatkan di Masjid Pusaraman, ya, di Pusaraman. Dan Masjid Pusaraman tu penuh dengan orang-orang yang kenal dia. Dan dia bukan seorang pendakwah, pensyarah yang orang kenal, buat YouTube, buat apa dan sebagainya, tak ada. Alright? Tapi bila dia dah meninggal, semua orang list down, mak punya kebaikan-kebaikan. Arwah setiap Jumaat kasih sedekah makan, mak. Arwah sebelum meninggal sempat order laksa. Bukan dia tahu dia meninggal order laksa, dia besok aku meninggal bawa laksa Tak, bukan maksud itu, jangan salah faham. Dia order laksa untuk Jumaat ni. Dia tengok ada kawan dia buka kedai, kan, ada kawan dia buka bisnes. Dia cakap, okay, aku order untuk kawan-kawan staff. So that's the last order yang dia buat, baru dia meninggal. So bila hari Jumaat tu, diorang kawan-kawan dia makan laksa, terfikir pasal arwah. So dia yang order makanan ni, kan, dia yang order makanan ni. So bila dia dah meninggal, list down all the kebaikan kita nak. Kita bukan nak sekarang ini orang list down kebaikan-kebaikan kita. Tapi bila kita dah tak ada, list down kebaikan. Kadang-kadang orang tu can become nobody, tapi dia adalah somebody dalam diri kita. Tahu kan? Dia bukan nobody but you. Kan? Sorry. Keluar sikit. Ada. Tak rasa stress sama-sama, kan? Kalau yang faham sudah. Tak faham sudah. Tapi aku tak tengok, penyanyi je. Dah sama. Okey. Depan Nabi Nasir lah. Kita become nobody. Tak ada orang kenal kita. Tapi kita become somebody in the eyes of Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita menjadi seseorang yang Allah acknowledge kita, Allah hargai kita, Allah tahu apa yang kita buat. Allah tahu yang kita buat. So kalau orang tak cakap kebaikan sekarang pun tak mengapalah. Tak cakap, dia tak tag kita tu. Aku belanja, dia tak pernah tag aku, contoh kan. Tak apalah, kalau setakat tag tu kita nak risau apa, kan? Kalau setakat tahu tag kan, bagi kakak yang jangan tu don't tag lah. Orang aku belanja, dia tak pernah tag aku, tapi bila orang lain belanja, dia tag orang tu. Contohlah kan, kita fikir pasal tag orang je kan. Orang tak tag pun tak mengapa, kan. Yang penting bila kita dah tak ada, orang tag along kita, kan, orang tag along kita, insya-Allah, ya. Jadi itu adalah Nabi SAW. Dia mengambil berat, mengambil kisah, dan bila dia berjumpa, dia memberikan kata-kata yang baik kepada orang yang kehilangan tersebut. Itulah Nabi kita, itulah adab Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, insya-Allah. Terus dia bang. Satu perkara yang perlu dan sering kita ingat sebagai seorang Muslim, malahan pada setiap pendakwah yang menyebarkan ajaran Islam, bahawa Rasulullah SAW tidak pernah membalas kejahatan dengan kejahatan, tidak pernah membalas dengan keburukan yang sama dilakukan terhadapnya. Ia bukan sahaja tidak dilakukan kepada sahabatnya sahaja, malahan tidak juga kepada orang kafir, malahan tidak juga kepada musuhnya sendiri. Perkara ini perlu sangat dipelajari dan dihayati oleh ramai pendakwah hari ini dan guru-guru agama. Malahan orang-orang Islam sendiri, sikap baginda tidak membalas kejahatan dengan kejahatan ada diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha seperti yang berikut ini. Tidaklah Rasulullah SAW itu seorang yang bersifat keji dan tidak pernah bersikap keji. Baginda bukan orang yang suka berteriak di pasar. Baginda tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi memaafkan dan bersalaman. Benarlah sebagaimana yang dikatakan bahawa akhlak Rasulullah SAW itu adalah akhlak Al-Quran. Ini seperti mana yang dinyatakan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Apa yang Rasulullah SAW lakukan di sini, iaitu tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, ialah sebagai melaksanakan firman Allah Ta'ala. Artinya, dan tidaklah sama dengan perkara kebaikan dengan perkara keburukan kejahatan. Tolaklah keburukan itu dengan cara yang lebih baik, maka seolah-olah antara kamu dengan orang yang menaruh rasa
musuh pada kamu menjadi seperti sahabat yang karib. Ayat ini menunjukkan sifat yang sungguh mulia, iaitu menunjuk sikap yang baik kepada orang yang bersikap tidak baik, seolah-olah seperti seorang teman kepada teman yang karib, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Antara contoh bagaimana Nabi tidak membalas kejahatan orang lain pada dirinya. Pertama, Nabi ingin dibunuh oleh seorang lelaki ketika baginda tertidur di bawah sebuah pohon. Tetapi ketika pedang lelaki itu terjatuh dan dapat diambil oleh Nabi SAW, baginda hanya memaafkan sahaja lelaki tersebut. Selepas lelaki itu berjanji tidak akan lagi memerangi baginda. Nabi memulakan amanah kaum Mekah sedangkan Nabi diperangi dan dimusuhi ketika itu. Nabi memaafkan seluruh penduduk Mekah ketika dapat menakluki kota tersebut, sedangkan hampir 20 tahun mereka memerangi baginda SAW. Apa yang disebut di sini adalah ringkasan dari banyak lagi contoh-contoh bagaimana Rasulullah tidak pernah membalas kejahatan orang lain pada dirinya. Tajuk-tajuk yang berikut ini lebih menjelaskan lagi bagaimana sifat pemaaf Nabi SAW dan akhlak mulia baginda serta adabnya yang sungguh hebat. Sekarang mari kita lihat pula adab Rasulullah kepada seorang ketua kaum munafik di Madinah pada tajuk ke-6 ini. Baik, okey. Tajuk yang ke-5 kita bincangkan Nabi SAW tidak pernah membalas kejahatan dengan kejahatan. Satu poin yang saya lupa nak share tentang topik awal tadi pasal kematian dan sebagainya. Ada yang bertanya dengan saya satu soalan. Dia kata, Ustaz, arwah ada hutang, tapi duit-duitnya sudah diberikan. Duit-duitnya sudah diagihkan. Dia sudah diagihkan. Sekarang ni ada hutang. Ya, bagaimana harus menyelesaikan? Saya beritahu bahawasanya pertama caranya dah salah. Kerana apabila seseorang itu meninggal, saya pernah share pada awal tahun ni kamu masih ingat lagi, bila seorang jenazah itu sudah diuruskan, apa the next step yang kita kena buat? Bayar hutang. Yang seterusnya adalah wasiat. These two, wasiat and hutang. Ada tak dia berhutang ataupun ada tak yang dia ataupun orang hutang dengan dia? Identify dulu, barulah kita uruskan. So sekarang ini dia kata, Ustaz, saya dah bagi-bagi harta. Lalu sekarang arwah ada hutang yang perlu dilaksanakan. Macam mana jalan keluar? Jalan pertama keluar, saya kata jumpa dengan pewaris-pewaris yang terima duit tersebut, minta balik duit sebahagian daripadanya untuk dibayarkan hutang arwah. Ingat, pertama, duit tu bukan duit kita, tu adalah duit arwah yang patutnya seharusnya kita agihkan untuk keperluan dia. Kita sebagai pewaris, kita beramanah untuk menguruskan segala keperluan arwah. Dan keperluan arwah antaranya adalah hutang piutangnya. Ya, antara hutang piutangnya adalah ibadah yang dia pernah tinggalkan dahulu. Contoh, ibadah puasa. Ya, ibadah puasa. So saya kata solusi yang pertama ialah ambil balik daripada sebahagian daripada pewaris-pewaris dan selesaikan. Tetapi lumrah manusia, saya kata lumrah manusia, kadang-kadang kita boleh ada hubungan yang baik. Bapak punya hutang ada lagi contoh kita masih nak berikan. Mak punya hutang masih belum settle lupa lah benda ni. Ada yang masih ada good relationship, hubungan yang baik. Tapi ada yang tak in a good relationship. Agak-agak duit kalau dah diagihkan, senang tak nak collect balik? Kadang-kadang memanglah susah. Ya, duit ambil memang senang, nak minta balik Masya Allah punyalah susah. Ya, punyalah susah. That's why saya kata Allah mewajibkan kita setahun sekali je keluarkan duit. Bila tu? Bila bayar zakat. Itu je. Itu pun 2.5% daripada harta yang ada. Itu yang Allah wajibkan. Ya, bayangkan kalau Allah tak wajibkan, kemungkinan kita pun tak fikir pasal orang lain. Kan? Kita berat. Lumrah manusia bila dia dapat,
aku penat-penat dia dapat, aku dah kerja siang malam, aku dah buat investment, aku dah buat bisnes, ini untung aku. So fikir tentang diri sendiri. Tapi oleh kerana Allah tahu bahawasanya kita ni kadang-kadang leka, kita lupa akan amanah kita kepada orang lain, maka Allah meletakkan kewajipan membayar zakat 2.5% setahun sekali. Itu pun kalau cukup syarat. Kalau cukup syarat barulah ibadat itu wajib. Jadi the point nak bilang sini lah, kalau contohnya kita tahu arwah ada seorang arwah tu dah meninggal, kita harus selesaikan hutang piutangnya dahulu. Pastikan dan dapatkanlah nasihat tentang apakah hutang-hutang yang harus dibayar bila mana arwah itu sudah meninggal. Cek dulu. Selalu saya share dalam kelas-kelas saya kata setiap orang ada yang ada hartanya, pastikan buatlah perancangan tentang keperluannya. Saya baru-baru ni juga jumpa dengan hamba Allah, saya bincangkan pasal dia seorang breadwinner, lelaki, suami. And dia kata, Ustaz, saya kena kerja, umur pun dah nak masuk 60, tapi kena kerja kerana apa? Kerana rumah harus bayar. Rumah harus buat bayaran. So dia kata, Ustaz, saya kena kerja, tapi dia seorang sole breadwinner. Maknanya isteri tak bekerja, jaga rumah. Isteri jaga rumah. Simpanan pun okey-okey, biasa-biasa je. So saya kata, bang, tak maaf, abang kena buat preparation. Satu ialah insurans abang, ada tak? Oh, tak ada insurans lah, Ustaz. Tak ada insurans, abang ambil lah insurans untuk abang sendiri. Insurans apa? Insurans kesihatan. Kalaulah na'udzubillah Allah uji kita dengan kesihatan, sekurang-kurang abang ada tempat untuk membantu. Ada tempat untuk dibantu. Maksudnya dia tak ada simpanan, tak ada. Cukup-cukup makan, isteri tak bekerja. So saya kata kalau abang down na'udzubillah min zalik, ni rumah siapa nak bayar? Kan? Dia kalau dah meninggal lain lah, tapi hidup lagi ni. Bila hidup lagi kan, so rumah siapa nak bayar, keperluan kakak siapa nak cukupkan? Saya kata ambil insurans. Ambil insurans untuk cover abang punya cost medical. Kalau bila mana perlu, saya kata bila mana perlu. Yang pertama saya kata. Habis nombor dua saya kata pasal rumah. Contohnya kan rumah dah letak dulu, bapa dah ambil dulu 100% home coverage cuba baca apa nama dia? Home protection scheme, is it? Yang kita dah meninggal rumah tu kan, asal dia kan. So kita kena ambil 100%. 100% supaya portion yang kita bayar itu bila kita dah meninggal, portion tu dah tak payah dibayar oleh pasangan kita. Contoh dekat kat Ustaz kan ada joint tenancy. Joint tenancy tu lebih kepada hak milik saja. Contoh kita 70-30 suami 70, isteri 30 contohnya kan. So masing-masing ada CPF deduction contohlah Okey, tapi bila suami contoh tak ambil 100% home HPC tadi kan. Kalau suami meninggal, ikut rumah punya hak memang dah diberikan kepada isterinya. Sedang dah joint tenancy. Tapi 70% tu harus dibayar pasal dia tak ambil coverage. Kan dia tak ambil coverage tu. So isteri yang kena bayar 70%. So last time nanti isteri terpaksa jual rumah. Contoh kan pasal tak mampu nak bayar. Contoh kan. Jadi saya kata buatlah perancangan dengan sebaik-baiknya. Pasal Nabi pun pernah berkata kepada kita, tinggalkan keluarga kita dalam keadaan senang lebih baik daripada tinggalkan mereka meminta-minta. Kan? Tak cukup lain tapi meminta-minta. Tak cukup lain tapi meminta-minta kan satu benda yang tak baik. Alright, so tinggalkan mereka dalam keadaan lebih senang, itu lebih baik insya-Allah. Walaupun dia kata dia tak perlu naknya harta dunia Ustaz. Memanglah. Tapi kan kita kan doa Rabbana atina fid dunya hasanah kan. Dunia pun kita nak, akhirat pun kita nak. Dua-dua kita nak. Tapi kalau bila dapat harta je, tak tahu Ustaz saya fikir pasal akhirat dia. Boleh. Tapi dunia kita pun nak teruskan. Ada hadis juga yang mengatakan dunia ini adalah masra'atul akhirah. Dunia ini adalah tanaman untuk akhirat. Kita tanam sekarang, benih sekarang, di mana hasilnya kita nak tunggu dekat akhirat. Kan? Tentu tak boleh cakap ni dunia. Tapi dunia itulah yang kadang-kadang boleh bantu untuk akhirat kita. Jadi soalan yang bertanya pada saya ialah mengenai harta. Saya kata first, caranya salah. Kerana bila mana orang tu meninggal, kita harus uruskan
hutangnya dulu, wasiatnya dulu, ada balance barulah dibagi-bagikan kalau pewaris lain nak duit tersebut. Ya, kalau pewaris lain nak duit tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua saya kata kalau dah bayar, kalau contoh kita dah bagi-bagi, caranya adalah mengambil daripada setiap pewaris untuk dibayarkan balik, insya-Allah, ya. Jaga hubungan keluarga baik-baik, ya. Ada pernah saya pernah interview dengan pasangan, bila dia kata, "Ustaz, saya tak ada hubungan baik dengan adik-beradik saya, dah lama tak bertegur sapa dan sebagainya." Satu benda yang merisaukan, saya kata, dalam Islam kita tahu orang yang kita rapat, yang rapat, yang boleh ketawa sama-sama, yang boleh berbual sama-sama, ya. Tapi kalau tak bertegur sapa berapa hari? 3 hari pandai, ya. 3 hari sahaja. Jangan sampai tak bertegur siapa. Maknanya dalam within these 3 days, you kena berbual dengan dia, walaupun dengan ucapan salam, Assalamualaikum, ya. Walaupun dia tak nak jawab, tak apalah. Yang penting kita tak nak lebih daripada 3 hari. The more 3 hari tu, itulah perasaan marah, dendam, iri hati, semua dah masuk dah. Benci, tak boleh tengok muka dia, kan. Tapi sedangkan orang tu adalah orang yang serumah dengan kita, orang yang serumah, ya. Bagaimana kalau jiran kita dah risau, jirannya kita dah stres, kalau dapat jiran yang macam ini, apatah lagi kalau serumah. Serumah tak boleh berbual, serumah tak boleh berkata, serumah tak boleh tengok muka. Apa cerita lah, kan? Apa tak stres ke? Balik rumah tak tengok muka pun tak tengok, kan? Sebab kalau boleh marah-marah pun jangan lebih daripada 3 hari. Cakap. Dan kadang-kadang antara benda yang senang untuk bercakap adalah makan. Siapkan makan, jom kita makan sama-sama, jom kita makan luar, contohlah, kan. Itu antara cara yang memudahkan untuk kita berbual, ya. Tengok anak dah lama tak berbual, dah lama tak ambil kisah, ajak orang keluar, jom kita keluar. Tapi ikut cita rasa anak lah. Bapak janganlah ikut bapak punya cita rasa je, kan. Bapak suka makan ni, yang sekarang kita nak ambil hati anak, kan. Ikut anak punya cita rasa. Walaupun bapak tu tak makan, tak payah, yang penting makan je lah, bismillah lah, kan. Bapak suka makan ayam KFC lah, anak pula suka makan ayam Nene Chicken. Nene Chicken, tahu Nene Chicken? Tahu juga, macam bagus. Nene Chicken pun tahu, kan. Nene Chicken lah, apa lagi chicken yang ada? Apa-apa lah, kan. Sekarang ni Nene Chicken, Texas Tornado, apa lagi? Kelasing. AAW, sudah keluar lah. Buat lapar ni. Orang makan ni. Soalan kuliah, depan nak bilang sini ialah, kalaulah kita rasa dah lama tak berjumpa, dah lama tak bertegur siapa, tegurlah. Walaupun kita kata, Ustaz sekarang ni kalau saya tak berjumpa dia, Ustaz saya sibuk, saya WhatsApp. Okey lah, WhatsApp kan is a chain, macam dia pengganti perbualan. Right? So kalau rasanya dah lama tak berbual, dah lama tak berkabar, ambil gambar dan sebagainya, WhatsApp dia. Apa khabar awak? Lama senyap dia, contohnya, kan. Okey tak? Seperti that. Ada that kind of hubungan. Kerana lebih daripada 3 hari. Kalau yang jauh kawan yang dah lama, okey lah. Saya pun kadang-kadang pun sampai sekarang, walaupun dah lama, susah nak jumpa balik kawan-kawan sekolah. Susah, bukan senang, susah nak jumpa. Tapi bila jumpa, okey, tegur, tawa dan sebagainya, kan. Tapi memang susah nak jumpa sekarang. Tapi memang kita tak dapat, okey lah. Tapi kalau orang yang kita dapat, dia kata serumah. Kalau yang serumah tak bertegur siapa, serumah tak boleh berbual, masalah tu. So jangan lebih daripada 3 hari. Itulah pesanan Nabi SAW. Okey, seterusnya topik berkenaan membalas kejahatan dengan kejahatan. Nabi SAW adalah seorang yang paling pemaaf, ya. Kita tahu Nabi adalah seorang yang paling diuji tentang kehidupan, ya. Nabi keluarga-keluarganya dia telah dibunuh, ya, telah dihalau, telah dihina, ya, telah diambil hartanya, tapi Nabi SAW tetap memberikan kemaafan kepada yang lain. Tahu tak kita ada 3 sifat, kata Allah Subhanahu Wa Taala, menunjukkan sifat yang terbaik. Saya share ni, dalam Al-Quran saya tak ingat surah apa. Kalau saya ingat insya-Allah saya share. Tapi 3 sifat kata Allah Subhanahu Wa Taala, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kazimina al ghaiza
wal 'afina 'anil nas. Ini tiga sifat. Tiga sifat ni kata Allah Subhanahu wa taala adalah sifat orang-orang yang paling hebat ni. Apa maksud tu? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Orang-orang yang memberikan infak, yang memberikan sedekah dalam keadaan senang ataupun susah. Dalam keadaan senang